Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita yang sekian tempoh terhenti disebabkan kerana COVID. Dan insyaAllah kita sambung balik hadis. Kita masih lagi di dalam kitab atau bab syurutus salat, berhubung dengan syarat-syarat salat. Hadis yang ke bawah, kat lupa ya. Hadis yang berikutnya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaih. Zada Muslimun fi salati. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal. Tasbih itu untuk lelaki, orang lelaki. Rijal adalah jamak atau plural untuk rajul satu, rajulan dua orang, banyak rijal. Dalam bahasa Arab ni laki rijal. Kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal qawwam, menguruskan urusan wanita. Tokoh ataupun tokoh juga boleh disebut sebagai rijal. Sebab itu disebut rijalul hadis, tokoh-tokoh hadis, bukan terjemah lelaki-lelaki hadis. Dia tengok bahasa. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah menyebut at-tasbihu lirrijal. Tasbih yakni subhanallah untuk lelaki. Wat-tasfiqu lin-nisa, dan tepuk tangan untuk perempuan, untuk wanita, untuk kaum wanita. Muttafaqun alaih, yakni telah ittafaq, telah bersepakat di atas hadis ni. Ni istilah yang selalu kita jumpa, saja saya sebutlah dah lama ni, iaitu apabila disebut muttafaqun alaih, bermaksud hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Fi sahihaihima, di dalam kitab-kitab sahih mereka berdua. Kenapa? Karena bagi Al-Bukhari dia ada lagi kitab-kitab lain. Kalau Bukhari riwayat hadis itu tidak di dalam kitab sahihnya, tapi ada dalam kitab lain, dan ada riwayat Muslim, kalau tidaklah dianggap, tidak boleh disebut sebagai muttafaqun alaih. Di muttafaqun alaih itu hendaklah riwayat Bukhari itu ada di dalam kitabnya As-Sahih Al-Jami', iaitu Sahih Al-Bukhari. Mesti ada dalam kitab itu. Kerana dalam kitab itu dia meletakkan syarat-syarat untuk dia masukkan dalam kitab itu apa yang dia tidak letakkan di dalam kitab-kitab dia yang lain.
Kadang-kadang bila orang sebut rawahul Bukhari, dia akan sebut rawahul Bukhari fil mufrad, yakni fil adabil mufrad. Dan kitab dia al-adabul mufrad, maksudnya riwayat Bukhari juga, tapi bukan dalam sahih Bukhari. Kalau Bukhari tidak riwayatkan di dalam hadis itu di dalam kitab yang lain, dia tidak meletakkan syarat sahih seperti mana syarat yang diletakkan pada sahih Bukhari. Tidaklah berarti hadis dalam kitab lain itu tidak sahih. Kemungkinan besar kebanyakannya sahih, tetapi tidak seperti syarat dalam sahih Bukhari. Bila sebut muttafaqun alaih, hadis itu disepakati, yakni Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya, yakni Sahihul Muslim. Dan saya dah sebut dulu, Imam Muslim ni dia berguru dengan Bukhari. Semuanya oleh kerana berbagai krisis yang berlaku itu, riwayat di dalam Sahih Muslim itu tidak ada daripada Bukhari. Dia ambil daripada jalur-jalur yang lain. Dan Muslim mempunyai kelebihannya, Al-Bukhari mempunyai kelebihannya dalam sahihnya, walaupun para ulama majoritinya meletakkan Sahih Bukhari lebih afdal daripada Sahih Muslim, tapi Imam Muslim juga mempunyai kelebihannya dari segi aturan mengatur riwayat-riwayat daripada jalur-jalur sanad-sanad yang berbeza bagi hadis yang sama ataupun berdekatan. Ini ada satu riwayat. Ini ada satu bab di dalam hal ini. Apabila muttafaqun alaih, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Kata dia, zada Muslimun, menambahlah Imam Muslim fi salah, di dalam salat. Yakni dalam riwayat Muslim ada tambah perkataan, yakni tasfiq, tepuk tangan di dalam tasbih bagi lelaki, tepuk tangan bagi wanita di dalam salat. Perkataan dalam salat itu ada di dalam riwayat Muslim. Pasal apa dia sebut macam tu? Kerana ada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, tapi pada matan hadis itu, pada teks hadis itu ada sedikit sebanyak perbezaan, ataupun dia guna lafaz-lafaz yang lain. Yakni hadis tu sama tapi dia bunyi lain sikit. Mungkin pilihan bahasa pilih yang lain. Ini pula ada satu bab di dalam ilmu hadis, di mana bab dia panggil ta'addudur riwayat, berbilang-bilang riwayat. Kerana ada possibility di dalam riwayat, rawi telah menggunakan bahasa dia sendiri. Kita dalam bahasa Melayu ni kita panggil apa? Cakap ajuk, cakap pindah. Dia tak quote word by word, tapi dia quote, tapi dia tasarruf, dia menggunakan bahasa dia. Dan ini kadang-kadang menimbulkan masalah, walaupun rawi thiqah, menimbulkan masalah di dalam lafaz-lafaz hadis yang kalau rawi itu mungkin dia tidak begitu mendalami ketika riwayat, dia boleh membawa makna yang berbeza. Maka ahli hadis kena duk tapih lagi, walaupun rawi itu thiqah, yakni dipercayai, reliable, tapi nak kena banding pula riwayat dia dengan riwayat orang lain. Ini banyak kerja di dalam ilmu hadis. Sajalah saya bagi tajuk berat sikit, mukadimah, bagi mengantuk sikit. Okey. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Riwayat yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini hanyalah potongan daripada riwayat yang lebih panjang. Ada kejadian yang berlaku. Apa kejadian yang berlaku? Kejadian yang berlaku ialah dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewat datang untuk solat. Sebab kerana menyelesaikan
pertelengkahan di suku ataupun di Bani tribe, di Bani Amr bin Auf. Jadi bila Nabi duk selesaikan isu mereka ni, Nabi SAW pergi ke tempat mereka nak mendamaikan mereka. Bila datang waktu salat, bila dah azan dah semua, Nabi tak ada, tengok ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang Bilal pun kata kepada Abu Bakar Siddiq, atusalli linnas, boleh kau jadi imam? Pasal Nabi SAW tak ada. Abu Bakar kata, na'am, tak apalah, jadi imam lah. Fasalla Abu Bakar, maka salatlah Abu Bakar. Bila Nabi SAW datang, Nabi datang apa? Nabi masuk pergi ke saf di belakang. Ini satu lagi untuk kita maklumkan, kita kena tahu, kalau orang tu solat seorang, kita tak boleh lintas di hadapan dia, di antara dia dengan kawasan sujud dia, terutama apabila dia meletak sutra dia. Tapi kalau dia solat berjamaah, yang kita tak boleh lintas ialah di hadapan imam saja. Kita boleh lintas di hadapan makmum. Kalau tidak, kita batal, kita duduk tunggu situlah, tak boleh keluar. Sebab itu ada hadis Ibnu Abbas yang sebut, kuntu ala atanin, aku berada di atas kaldai semasa di Mina dan melintas saf. Para sahabat solat dengan Nabi, tak ada siapa marah kat dia. Cumanya tuan-tuan tahu hadis ni, jangan lintas tak tengok cermin mata orang, pergi pijak pula. Tu pijak cermin mata bayar. Itu cerita lain. Cerita boleh lintas tak di hadapan orang yang solat di dalam jamaah, boleh lintas. Hadis ni dia tak detailkan, tapi Nabi pergi dan masuk kepada saf yang awal. Jadi untuk sebelum kita pergi ke, kalau kita semayang, batal kita, tak payahlah tunggu sampai semayang habis. Semayang Jumaat batal. Tu imam tengah baca Fatihah, kita batal, kita keluarlah. Bila kita keluar, kita lintas di apa? Di hadapan. Jangan pergi lintas depan tu imam. Jangan lintas di hadapan imam. Lintas. Dan kita yang jadi makmum ni tak payahlah duduk sekat dia pula. Wih, lintas ni sekat. Tak payah. Dia boleh melintas. Kita apa? Nabi SAW pergi, akhirnya baginda SAW duduk di dalam saf yang awal. Duduk saf yang awal, belakang. Bila Nabi duduk saf yang awal, sahabat tahu kata Nabi masuk, pakat tepuk tangan. Bukan tepuk tangan seronok, nak bagi tahu pada Abu Bakar bahawasanya Nabi SAW dah datang. Abu Bakar dah jadi imam. Abu Bakar pun bukan jenis semayang duk tengok orang, tapi oleh kerana ramai sangat duk pergi tepuk, Abu Bakar pusing tengok. Dan tuan-tuan kena tahu, macam mana yang saya syarahkan dalam hadis-hadis yang awal, pada peringkat awal sahabat semayang, mereka masih lagi bercakap sebelum datang larangan jangan bercakap masa salat. Kalau tidak, kawan ni bosin ni kata alhamdulillah. Ingat hadis Muawiyah bin Hakam, dia bosin, orang tengok dia tak apa, tengok-tengok. Pada Nabi panggil dia, Nabi kata semayang tak ada cakap. Kata Nabi, guru yang baik tak pernah marah, tak apa, bagi tahu elok, dia kata. Dalam hadis yang kita baca yang lepas. Okey. Bila macam tu, Abu Bakar Siddiq nampak Nabi. Nabi bagi syarat kat Abu Bakar Siddiq, yang ni terus jadi imam. Abu Bakar Siddiq sebut memuji Allah, dia angkat tangan, dia puji Allah. Tapi dia undur.
Sedangkan Nabi bagi syarat kat dia supaya kekal lah terus saja jadi imam. Nabi syarat dia, dia undur. Bila dia undur, fataqaddama Rasulullah pun pergi ke hadapan menjadi imam. Lepas Nabi jadi imam, yang depa tadi duk tepuk ramai tu, lepas daripada jadi imam, habis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi kata, baru datang hadis ni, Nabi kata, mali ra'aitukum aktsartumut tasfiq. Kenapakah aku tengok ramai kamu yang duk kalut, duk tepuk tangan? Man naba syai'un fi salatihi falyusabbih. Sesiapa yang berlaku sesuatu hal di dalam semayang dia, maka dia tasbih. Dalam sebahagian riwayat, faqul subhanallah, maka katakanlah subhanallah. Kemudian Nabi kata, innamat tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Baru mari hadis ni. Hanya tasbih itu untuk kemudian Nabi kata at-tasbih, hadis ni ataupun dalam riwayat innama, hanya tasbih itu untuk lelaki dan tepuk tangan itu untuk perempuan. Baru datang lafaz hadis ni. Hak tadi, cerita tadi tu dia panggil apa dalam ilmu hadis? Dia panggil sababul wurud. Sebab urud, punca Nabi keluarkan perkataan ini. Sababul wurud, punca Nabi sebut. Kita mengaji dalam Quran, kita panggil sababun nuzul. Hatu sebab Tuhan turunkan ayat Quran. Sababul wurud, sebab Nabi sebut, Nabi buat berlakunya sesuatu hadis. Dia panggil sababul wurud. Kemudian Nabi SAW tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya linnasi hina asyartu ilaika? Apa yang menghalang kau untuk terus semayang? Aku dah bagi syarat suruh semayang. Kira Nabi suruh Abu Bakar duduk sana, dia duduk juga. Kata Abu Bakar, makana yanbaghi libni Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah. Tak patut, tak padan, tak layak Ibnu Abi Quhafah, aku ni anak Abu Quhafah, Abu Bakar, nak pergi semayang depan Nabi. Jadi dia tak buat arahan Nabi tu, tapi tak buat bukan kerana engkar, tak buat kerana apa? Menghormati Nabi SAW. Dan Nabi tak kata hang ni orang bagi arahan tak ikut, kerana Nabi tahu dia bukan membantah Nabi. Dia rasa tak layak untuk dia solat di hadapan Nabi SAW. Okey, ini asas peta hadis ni. Bila kita tahu peta hadis ni, kita tahu daripada hadis ni, kerana Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia hanya pilih hadis-hadis yang menjadi isu-isu penting dalam fiqh untuk dia masukkan di dalam Bulughul Maram. Bila dia masuk tu, artinya sarjana fiqh ni berdebat hadis ni, berbincang. Pertama ialah Nabi SAW kata apa? Orang lelaki kalau man nabahu syait fi salah, siapa yang berlaku sesuatu dalam semayang, subhanallah,
Artinya kalau tu imam salah, orang lelaki sebut apa? Subhanallah. Kalau tu imam salah rakaat. Kalau tu imam tersalah baca, dia baca surah dulu, lupa baca Fatihah, sebut apa? Subhanallah. Para ulama bincang, kalau tu imam baca salah ayat, boleh sebut subhanallah? Kalangan mereka kata boleh juga sebut subhanallah kalau itu mampu mengingatkan tu imam. Tapi kalau itu tak mampu, kita perbetulkan bacaan imam. Cumanya bila nak betulkan bacaan imam ni, tak payahlah pakat duk pulun ramai-ramai nak perbetul itu imam tu. Seorang sebut, yang lain senyap, sudahlah. Ada saya tengok dalam video Arab, dia perbetul tu imam, sedangkan tu imam tu baca betul. Dia hafal ayat lain, tu imam baca ayat lain. Imam baca, dia duk perbetul. Imam baca, dia duk perbetul. Imam tu duk terus ya. Lepas tu rakaat imam kedua, imam tu ulang ayat tu, dia duk perbetul lagi. Kawan ni hafal tu Quran, hang hafal ayat tu saja. Dia ingat ayat tu imam baca tu sama dengan 3 ayat yang dia hafal tu. Orang tu kata apa? Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga laut yang dalam. Kita atau imam tu duk baca, tapi kalau kita confirm dia baca salah, kita perbetulkan dia. Okey, imam masalah rokok, masalah apa saja, kita betulkan imam. Timbul perbincangan, boleh tak kita bagi amaran pasal Nabi kata man nabahu syai' fi salah, siapa yang berlaku sesuatu di dalam solat. Tengah-tengah kita duduk tengah sembahyang zuhur, isteri kita kata, abang makan nasi. Kita duduk sembahyang, saat lagi duduk, orang tua ni, abang makan nasi. Dia kacau kita sungguh, nak sembahyang tak boleh. Saat lagi dia duduk main jerit lagi. Boleh tak kita tahu subhanallah? Boleh tak? Boleh. Menjaga salat. Fuqaha dulu buat contoh, kalau orang nak masuk rumah, ni boleh masuk dah ni, kami sampai dah, kita duduk tengah salat, kita kata subhanallah, boleh. Naba syai', berlaku sesuatu. Bahkan mereka membuat contoh-contoh yang lain yang mungkin lebih penting daripada apa yang kita sebut. Kita duduk sembahyang, tengok anak kita pergi ke sana dah, yang isteri kita duduk main handphone, anak nak keluar pergi ke, subhanallah. Jadi isteri tengok, oh siapa tu semua, oh tengok anak lepas sana. Jangan isteri dah, apa ayah dia ni, mana ada subhanallah sembahyang. Hak tu teruk lah kan. Isteri dia tak tengok orang kata subhanallah tu. Mana ada subhanallah. Dia sembahyang apa, main tasbih ke apa. Mereka kata kalau orang buta nak jatuh ke dalam telaga, contoh klasik kitab-kitab lama, boleh untuk satu orang tu kata subhanallah. Pasal naba syai', berlaku sesuatu yang di dalam solat. Apabila ada keperluan boleh. Adapun tentang wanita, bila kaum wanita, macam mana kaum wanita nak tegur tu imam salah? Nabi kata apa? Wat tasfiqu lin nisa. Tasfiq ni tepuk tangan. Tepuk tangan boleh berlaku macam ni. Satu, tangan ni, tangan kalau dah duduk macam ni, tangan ni tepuk atas tangan ni lah. Tepuk.
Satu mereka sebut jari jemari ni yang kanan dia buka macam ni, dia tepuk atas yang kiri. Boleh juga. Di kalangan fuqaha kata 2 jari saja tepuk atas ni. Tapi tidak ada pengkhususan yang disebut di dalam hadis melainkan perkataan tasfiq dan sebagian riwayat tasfih. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, Hambali juga, mereka kata yang lebih dekat ialah yang tak memerlukan pergerakan yang banyak ialah tangan kanan menepuk di atas belakang tangan kiri. Jadi tepukkan seperti ini, tak perlu banyak lah. Bila dia perlu untuk dia membetulkan imam, timbul masalah. Pasal apa orang perempuan tak boleh cakap? Tak boleh. Sebut je dah. Tu Imam Salah dia berbetul. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dia berkata, tu Imam Salah langkau baca dia berbetul. Mereka kata kerana ada mazhab sebelum tu, ada mazhab yang kata tak, laki dengan perempuan semua sama. Apabila Imam Salah dia betulkan dengan tasbih, termasuk utamanya di dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik dia kata kerana Nabi kata man nabahu syai'un fi salah falyusabbih. Siapa yang sesuatu berlaku di dalam solat maka dia tasbih. Man itu sesiapa tu merangkumi lelaki dan perempuan. Tapi kita tengok Imam Malik, mazhab Malik dalam hadis. Macam mana nak buat dengan hadis ni? Takkan Imam Malik tak nampak ada ni? Tentulah Imam Malik nampak dia imam dalam hadis. Dia kata perkataan hak kita baca ni bukan arahan Nabi, tetapi Nabi kata kat depa tu tasbih ni lelaki, tepuk tangan ni perempuan ya. Maksudnya Nabi nak cerita kalau duk tepuk-tepuk tangan ni orang perempuan masalah majlis kerajaan tu dia tepuk tangan, yang apa tepuk tangan buat apa? Imam Malik kata lizzam, maksudnya bahagian hadis ni hak kita baca ni di sisi mazhab Malik, Imam dia menyatakan bahawasanya itu bukan arahan. Itu Nabi nak kata siapa yang berlaku sesuatu tasbih, orang lelaki tasbih, tepuk tangan orang perempuan. Maksudnya bukan dia suruh, dia cerita bahawasanya kalau duk tepuk tangan apalah sembahyang ni orang perempuan dalam majlis kerajaan dia pun tepuk tangan lah. Itu pahaman dalam mazhab Malik. Dengan itulah mazhab Malik dia makruh kan ni. Dia kata semuanya sama tasbih. Namun tokoh-tokoh para ulama hadis dan selainnya, para fuqaha di dalam mazhab Malik, mereka semua tidak bersetuju dengan apa yang disebut oleh Imam Malik ataupun dalam mazhab Malik. Hatta Imam Al-Qurtubi dia Maliki, Qurtubi itu Cordova, Spain, Andalus, kebanyakan kan Malik, mazhab Malik. Al-Qurtubi menyatakan khabar yang sahih bersama dengan qaul jumhur, perempuan tepuk tangan, bukan tasbih. Andaian cara faham Imam Malik tu, walaupun mereka mazhab Malik, mereka tak setuju. Mereka tak setuju pandangan itu. Sebagainya sandar pada Imam Malik, sebagainya sandar pada orang lain. Tapi yang pentingnya ialah kerana di dalam Musnad Ahmad hadis ni
Diriwayatkan juga dengan dia kata falyusabbihur rijal wal yusaffihin nisa. Lelaki hendaklah bertasbih, perempuan hendaklah tepuk tangan. Dia bagi arahan. So maka tidak menyokong mazhab Malik. Walau bagaimanapun saya nak beritahu bahawasanya ada mazhab pandang kata tasbih saja. Tuan-tuan tengok, hadis sama, betul tak? Faham berbeza. Menyebabkan hal-hal yang seperti ini berlakulah mazhab. Dan saya suka juga nak ingatkan kepada orang yang bahas tentang mazhab, kita kena tahu bukan imam mazhab ni semua benda kita kata kerana imam tu mungkin tak jumpa hadis, sukar untuk mereka tak jumpa hadis. Mereka mungkin jumpa hadis, tapi bagi mereka ada tafsiran yang lain terhadap hadis tu. Tafsiran yang lain itu di atas nas yang sama, tafsiran yang berbeza. Maka tu kita panggil ni mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Bukan mazhab tu, dalam mazhab tu Malik tu tidak ada hadis. Ada hadis, tapi cara faham. Sebab itu kita tidak wajar untuk menyalahkan mazhab. Kita mungkin boleh kata qaul rajih, marjuh, lebih kuat, kurang kuat. Kita tak boleh andai mazhab, imam mazhab ni macam dia tak jumpa kot. Kita tak boleh andai seperti kita. Walaupun kemungkinan itu ada, tapi kita tak boleh andai seperti kita. Kerana sebab-sebab untuk membawa kepada khilaf ada dalam berbagai wajah, di berbagai sebab. Okey, balik pada hal ni. Mengapa wanita tepuk tangan? Tak adil lah kat perempuan. Secara umumnya solat lelaki dan wanita semuanya sama. Semuanya sama. Pasal apa wanita tepuk tangan? Sebelum nak sebut, supaya jangan ada orang yang keliru tentang bab ni. Setengah orang dia rasa Islam ni discriminate orang perempuan. Tuan-tuan, apa dia pencapaian yang paling tinggi dalam hidup kita? Apa dia pencapaian yang paling tinggi yang kita harap dalam hidup kita? Jadi Perdana Menteri, jadi menteri, gaji mahal, bini cantik, suami handsome. Apa pencapaian yang paling tinggi dalam hidup satu orang manusia? Dalam pejawatan, ada tak jawatan-jawatan yang ada orang tak boleh capai? Ada jawatan orang perempuan, jawatan ni tak boleh? Ada tak? Ada tak keistimewaan yang tak diberi kepada wanita, diberi pada lelaki saja? Tapi semua orang nak benda tu. Wanita pun teringin tapi tak dapat. Ada? Dalam hidup ni ada. Tak? Yang di-Pertua Agong perempuan tak boleh hadir. Okey. Kalau tak boleh capai tu, ramai orang, ada orang komplain, ada orang tak komplain, ada orang kata okey lah jawatan tu kita perempuan nak buat apa. Tapi dalam penciptaan alam ni, kejadian manusia dan pencapaian yang manusia boleh capai, apa jawatan yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi yang manusia ingin? Tuan-tuan semua ada ni, takkan teringin nak jadi Pertua Agong kot ini kan? Apa benda yang kita teringin kita duduk sini, yang kita nak capai?
Tak ada. Tak ada apa dok teringat nak makan nasi lepas Isyak ni. Yang tu ya. Tentulah pencapaian yang tertinggi yang ingin kita capai ialah masuk syurga. Betul tak? Yang tu. That is the best. Buatlah macam mana hebat dalam dunia ni pun, kalau kesudahan dia masuk neraka memang teruk. Kalau macam mana teruk pun, asyaddan nasi, sedahsyat-dahsyat manusia derita di atas dunia ni, dengan satu celupan di dalam syurga, hal marra bika minal bu'si qat, adakah pernah berlalu di hadapanmu ataupun dalam hidupmu apa-apa penderitaan? Kata, la wallahi ya Rab, demi Tuhan aku tak pernah derita. Kata orang yang dicelup sekali masuk dalam syurga, angkat balik. Padahal sepanjang hidup dia di dalam dunia, dia yang paling derita. Kalau Allah kata syurga ni orang lelaki boleh masuk, perempuan ni boleh pun, had nombor 3, nombor 4 gitu. Yang tu satu diskriminasi di dalam beragama. Tetapi sebanyak mungkin ayat Quran Allah menyamakan lelaki dan wanita di dalam hak beramal saleh dan masuk syurga. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang saleh daripada lelaki dan wanita dalam keadaan dia beriman, mereka itu masuk ke dalam syurga, tidak dizalimkan sedikit halus pun. So, no complain. Sama lelaki dan wanita boleh masuk syurga. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Tuhan sambut mereka, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di kalangan kamu dari lelaki dan wanita. Semua ayat Quran min dzakarin aw untha bagi memberitahu bahawasanya lelaki dan wanita berhak untuk masuk syurga, sama saja ruang yang diberi. Bahkan kadang-kadang wanita lebih ringan disebabkan mereka tak perlu pergi ke medan jihad, mereka banyak kelonggaran yang diberi pada mereka. Di samping ada tanggungjawab juga yang diberikan kepada mereka. Allah memuji isteri Fir'aun. Allah memurkai suaminya lelaki Fir'aun. Allah mengangkat Maryam. So, sesiapa yang nak membicarakan tentang wanita dan Islam, dia kena pergi pada angle yang paling tinggi dalam agama. Kerana tujuan beragama yang paling tinggi ialah masuk ke dalam syurga. Ruang ini sama. Yang salah mungkin cara orang terang. Sebahagian ustaz bila ceramah, zaman lah mungkin kurang sikit, zaman dulu asyik orang perempuan dia masuk neraka. Orang perempuan gantung kepala, naik ke atas, kaki turun bawah, orang perempuan tak pakai tudung, kena semua. Dia fokus salah. Laki tampak bini, laki tak bagi nafkah, laki yang tu dia jarang sebut. Jadi orang perempuan bila dengar kuliah, asyik kita ni kena masuk neraka. Itu tak kena cara penyampaian. Al-Quran adil untuk semua. Cumanya dalam hukum hakam syarak, dalam hukum hakam syarak, pada asas hukumnya lelaki dan wanita sama dalam semua hal, kecuali apabila adanya dalil-dalil yang menunjukkan mereka itu dibedakan, seperti di dalam hal ini, iaitu perempuan tepuk tangan, lelaki tasbih. Di atas hikmah yang mana syarak lebih tahu. Mungkin kalau orang perempuan tu kata dia apa betul, dengar, orang perempuan mana betul tadi ya? Sedap sungguh suara dia. Aku lepas dia apa betul tak ingat apa dah. Jadi
eloklah dia tepuk. Bila tepuk tak tahu siapa yang tepuk. Patah hak dua ada hak di hadapan ni, bukan semua malaikat maut dengan malaikat Jibril. Apatah lagi Abu Bakar dan Omar ataupun Ali ataupun Osman. Yang ada ni macam-macam. Dengar satu bom-bom sedap sungguh. Suara dia lebih sedap dari suara imam. Lalu Nabi kata tasfiq. Tu imam tahu dia salah. Walaupun kalau dia betulkan pun tidak membatalkannya, tapi asalnya tu pun tidak. Kalau dia kadang-kadang tak betul, dia itu orang perempuan sebut subhanallah 3 hari masjid dia cerita subhanallah dia sedap. Subhanallah tu imam jadi tak sedap. Maka dengan itu syarak kadang-kala membeda-bedakan dalam bab-bab tertentu bagi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Bila syarak bedakan, maka kita juga membedakannya, berdasarkan syarak. Kalau dia tak bedakan, sujud wanita, sujud lelaki pada umumnya sama, rokok wanita, rokok lelaki sama, maka kita tidak bedakan apa yang tidak dibedakan oleh syarak, melainkan datangnya dalil yang dalam hal itu. Azan. Kita sambung sedikit lagi sebelum kita buka soal jawab. Dan kita lihat perbezaan ini, solat lelaki di hadapan, perempuan di belakang. Ini tidak refleks, bukan refleks kepada diskriminasi. Kerana saya sebut yang tertinggi tadi lah masuk syurga. Bila mari Aminah Wadud dan geng dia rasa bahawasanya tak adil lelaki dan perempuan ini semayang sah lain-lain. Maka tuan-tuan tengok, siapa tengok Aminah Wadud dengan tim tu, dia semayang, Aminah Wadud jadi imam, semayang satu saf, lelaki dengan perempuan sebelah menyebelah. Dan dia kata itulah Islam yang adil. Seolah-olah yang Nabi SAW buat tu tak adil. Padahal sifat solat yang dia solat tu pun sifat solat Nabi SAW. Kalau kau tak terima daripada awal, tak payah terimalah juga segala ajarannya. Islam dia nak maintain hal ni. Lelaki dengan cara lelaki, orang perempuan dengan cara perempuan, dalam perkara yang mereka berbeza. Yang sama tak apa. Orang perempuan kena jadi isteri, dia tak boleh jadi suami. Orang lelaki kena jadi suami, dia tak boleh jadi isteri. Anak perempuan kena berperwatakkan perempuan, anak lelaki kena berperwatakkan lelaki. Kalau dia cross, dia lintas, dia akan memberikan menjadikan sistem penciptaan. Allah cipta inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan. Sistem tu jadi kacau. Supaya tidak kacau, Nabi SAW mengharamkan, bahkan melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. La'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihin minar rijali bin nisa. Nabi melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Menyerupai apa? Menyerupai dalam perkara yang menjadi khususiyah wanita, menjadi khas kepada wanita. Pakaian itu dalam masyarakat itu hanya dipahami wanita yang pakai. Kalau lelaki pakai, orang kata dia perempuan, boleh memberikan rangsangan yang lain. Kita samakan, kita tiru, dilaknat. Cara suara perempuan, cara orang perempuan cakap dengan lelaki cakap. Sebab tu kalau kita ada anak, ada apa, jangan bagi dia anak lelaki cakap macam orang lelaki. Bukan cakap asyik nak tumbuk orang, bukan. Cakap seperti orang lelaki. Perempuan bercakap dengan perempuan.
Itu asasnya. Sebab itu, kalau seseorang pergi lintas hal ni, terutama soal jantina tadi, walaupun ia dosa ni, macam saya sebut, dosa ni dosa peribadi, tapi apabila satu orang tu, dia lelaki pergi jadi perempuan dan mengiklankan benda itu dan mengajak orang ke arah itu, dia menimbulkan satu kekacauan kepada sistem. Pada umumnya ramai lagi orang yang macam tu, tapi oleh kerana mereka senyap dia hal dia, jadi orang pun tak ulas tentang dia, orang pun tak buat apa. Dan kita pun bukan satu kerja kita untuk pergi buru orang yang macam tu. Tapi kalau ada orang tertentu, dia tampil mengganggu sistem itu, maka dia akan merasai kesan daripada mengganggu sistem, kerana masyarakat akan react. Okey, saya balik pada benda ni sebelum buka soalan. Ada tak perkara lelaki dan perempuan ni yang dianggap bersifat setempat, lokal, custom? Macam hadis ni kata tepuk tangan ni perempuan. Jadi kalau kita tepuk tangan, tengok pergi sekolah budak-budak sukan, anak kita menang, kita ayah tepuk tangan, adakah kita menyerupai perempuan? Nabi kata wattasfiqu linnisa, tepuk tangan untuk orang perempuan. Tuan-tuan fikir elok-elok, berapa kali tuan-tuan dah tepuk tangan? Tuan-tuan faham mukaddimah saya tadi? Saya nak pergi ke situ ni. Fiqh ni dia ada tasawur dia, worldview dia. Kalau tidak, kita tak boleh pakat. Kita susah belajar fiqh kalau kita pergi belajar hukum terus. Kita kena belajar dia punya background kepada hukum. Satu orang tepuk tangan, kita tengok-tengok, tak padan dengan Pak Haji, ada janggut tebal, buat perangai perempuan, dilaknat. Lelaki yang menyerupai perempuan, kerana tepuk tangan Nabi kata siapa? Wanita. Apa pendapat tuan-tuan? Jangan kerana tuan-tuan pernah buat, tuan-tuan nak kata boleh. Ulama-ulama berbincang dalam hal ini disebabkan hadis ni. Di kalangan para ulama, saya sebut beberapa qaul mazhab-mazhab ni. Di kalangan para ulama ada yang mengharamkannya, kerana dia kata yang ini menyerupai, perbuatan itu menyerupai perempuan. Maka tuan-tuan tak pelik jika tuan-tuan tengok dulu ada ustaz-ustaz yang mengharamkannya. Mungkin mereka tak, cuma mereka alasan fiqahnya tu tak kuat lah. Pasal apa haram? Kerana setiap kali tepuk, anak setan keluar. Dia kata anak setan. Yang tu semua tak ada lah, hadis-hadis tu tak ada. Yang ada pasal ini. Di kalangan mereka kata larangan ini, apa yang Nabi sebut ni, tengok riwayat Imam Muslim tadi, fi salah, di dalam salat. Ia kaitan dengan salat. Pun begitu, tepuk tangan bukan amalan salaf. Sahabat-sahabat tak tepuk tangan, sahabat-sahabat takbir dan apa, sekurang-kurangnya makruh, antara makruh dan haram. Hatta di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, di kalangan mereka mengharamkan, ada yang mengharamkan. Sebab ini tasyabbuh dengan kufar, kata tepuk tangan, menyerupai orang-orang kafir. Wallahu a'lam.
sesuatu hukum yang mempunyai illah, yang misalnya kalau ulama kata benda ni haram kerana menyerupai orang kafir atau haram menyerupai perempuan, kita hendaklah lihat kepada keadaan dan budaya sesuatu kaum. Mungkin tepuk tangan khusus untuk perempuan di kalangan orang Arab pun begitu. Ada hadis ini kata dalam solat. Ambillah andaian kaum yang kata tepuk tangan untuk wanita, mungkin orang Arab, tetapi kaum lain, lelaki dan perempuan tepuk tangan. Macam zaman sekarang di Malaysia, lelaki dan perempuan tepuk tangan. Maka nak khususkan menyatakan bila suatu orang lelaki tepuk tangan bererti dia menyerupai perempuan, illah itu, punca hukum itu macam tak ada. Nak menyatakan ia menyerupai kaum kafir juga sudah tidak ada, kerana muslim bukan muslim semua dah tepuk tangan. Kalau ada hadis yang larang terus, tak apa, kita pakai hadis tu. Tapi apabila dia nak dilarang berdasarkan satu illah, satu sebab hukum yang ditimbulkan oleh para ulama, kalau ada dalam hadis pun, hadis mungkin ada illah. Illah ni punca tu kita nak lihat dia haram. Kalau ia tidak lagi menyamai apa yang disebut, maka walaupun kitab fiqh dulu ada yang melarang, dalam konteks custom dan culture yang berbeza, hukum hendaklah berbeza. Saya buat contoh yang lain, kan? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut tentang warna rambut. Dalam hadis menggalakkan kita mewarna rambut, tapi dia kata tengok kaum di kawasan mana kita berada. Kalau kawasan tu orang warna rambut dianggap orang yang pelik, dalam kaum dia kita tak warnakan. Termasuk pakaian dan seumpamanya. Kita pergi di Scotland, orang Scotland lelaki pakai skirt, kilt, skirt. Tapi skirt tu ialah pakaian lelaki Scotland, dan orang Scotland tak kata hang pondan pasal hang pakai yang tu, dia tak kata. Tapi kalau kita pergi pakai, aku tengok orang Scotland pakai skirt okey ya, aku berbalik Malaysia pakai skirt, tak boleh. Sebab itu dia panggil al-adatu muhakkamah. Adat boleh menjadi hukum. Pakai kain batik, main masjid pakai kain batik orang lelaki, orang kata dia ni apa ni, kebelakangan ni jadi lain sikit ke. Tapi ada negeri kain batik okey, dalam masyarakat Jawa okey. Orang Melayu lintas di hadapan ibu bapa, slow hormat, dulu dia tunduk sikit. Kalau lintas kasar macam tu, ibu bapa terasa hati, macam kata uf kat dia, tak hormat langsung kat aku anak-anak ni. Tapi mungkin kaum yang lain okey. Sebab itu uruf boleh menjadi faktor di dalam menentukan hukum, termasuk adalah hal-hal yang seperti ini. Kalau satu kaum tu tepuk tangan tu bukan lagi dianggap khusus pada wanita ataupun tasyabbuh dengan orang kafir, maka tidak timbul hukum haram seperti mana disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Nampak macam letih ya tuan-tuan. Semua ni dah kena vaksin lah. Ha? Ada soalan? Assalamualaikum.
So, adat ni, saya sebut adat ni, dia boleh menjadi penentu kepada hukum yang ada kaitan dengan adat, dengan syarat perkara yang diamalkan itu tidak mempunyai percanggahan yang jelas dengan syarak. Adat perkahwinan umpamanya, macam mana orang kaum tertentu meraihkan perkahwinan? Nabi SAW bila pergi hadir, saya sebutlah tuan-tuan, riwayat Bukhari dan riwayat Imam Ahmad, Nabi apabila hadir majlis perkahwinan orang Ansar, Nabi tengok semua orang senyap ya. Mungkin orang segan, orang malu Nabi ada. Nabi kata, ya Aisyah, tak ada nyanyian. Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar sukakan hiburan. Jadi Nabi kata, berhiburlah. Kata itu dia punya culture. Tapi Nabi tak benarkan hiburan itu sehingga menyanggahi syarak. Pergaulan bebas umpamanya. Dan sebab itu apabila mereka menyanyi, mereka menyebut wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Nabi kita jangan kata yang ini, kata yang sebelum ni. Maksud Nabi tak tahu apa yang berlaku besok. Nabi betulkan akidah mereka. Sebutan itu Nabi betulkan. Lirik itu salah. Maksudnya macam mana apabila berlaku perkahwinan disuruh untuk kita menghebahkan. Sesuatu kaum dalam menghebahkan tak sama. Ada kaum pakai baju Melayu, ada kaum pakai jubah, ada kaum menari pedang, ada kaum buat awarin watan, ada kaum mungkin pukul gendang hadrah, ada kaum mungkin berdondang sayang. Kesemuanya itu termasuk dalam adat yang dibolehkan selagi mana tidak bercanggah dengan perkara yang nas Quran ataupun sunnah. Kalau adat tu dah bercanggah, mula dalam adat dia apa, penanya satu orang kan, pau orang, penjudikan orang, siapa yang teka salah habis duit dia. Dah jadi judi, dia diharamkan. Ini semua hiburan boleh, tapi dengan syarat-syaratnya. Itu saya nak sebut, bukan secara mutlak uruf dan adat, tapi mempunyai syarat. Fardu kifayah cerita lain. Fardu kifayah maksudnya apabila berlaku sesuatu hal, sebahagian yang buat, sebahagian lain tertunai, tak menjadi tanggungjawab. Satu orang buat salah, buat mungkar, satu orang tegur, cik, dosa tu, tak boleh jangan buat. Tak payahlah 10 orang pi. Jika satu orang yang tegur itu sudah memenuhi keperluan untuk orang itu tahu dan untuk orang itu dilarang daripada buat yang mungkar. Sembahyang jenazah juga demikian. Bila ada sekumpulan yang menunaikan sembahyang jenazah, yang lain hilang kewajipan, yang mana kalau mereka ni tak buat, dosa ditanggung oleh satu kampung. Tapi kalau satu kampung sembahyang jenazah, boleh tak? Boleh. Macam tadi, kalau amal ma'ruf tadi, kalau satu kampung cegah dia, boleh. Tapi taklah wajib semua apabila sebahagian telah menunaikannya. Ia tak ada kaitan dengan soal adat. Tapi kalau ada orang pergi sembahyang jenazah kerana nak duit ke apa, itu hal dia lah. Tapi zahirnya sembahyang jenazah tu telah tertunai, dan sembahyang jenazah bukan kerana duit lah. Ada soalan ni? Last. Ya. Golongan anti vaksin ada beberapa hal. Yang pertamanya ialah apabila ada penyakit, kita kena sepakat satu benda, bahawasanya syarak menyuruh kita mengubat
penyakit. Syarak menyuruh kita lari daripada penyakit. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Kan farra minal majzum kafirarika minal asad. Lari daripada orang kena kusta macam kau lari daripada singa. Nabi beritahu. Maksudnya you kena lari, jangan bagi kena. Cumanya macam mana tak mau bagi kena tu, mungkin kita khilaf supaya adil lah. Macam mana tak mau bagi kena? Sekarang ada orang kata pakai mask supaya kita tak kena. Ada orang, lepas tu syarat dia bagi jarak supaya kita tak kena. Banyak. Siapa yang kata, yang lain pula kata sebenarnya minum yang suam pun tak kena lah. Banyak pendapat-pendapat yang kata itu dan ini. Kita nak tanya, kita nak pakai siapa? Arahan syaraknya jangan campak diri dalam kebinasaan. Itu arahan syarak. Arahan syaraknya kalau ada penyakit berjangkit, kamu kena lari daripada dia. Macam mana nak apply, nak laksanakan arahan syarak tu? Pakai topeng, pakai mask. Pasal apa kita pakai mask? Jarak, minum air suam, makan bawang putih. Siapa nak tentukan hal ni? Yang nak tentukan hal ini ialah pakar dalam bidang ni. Tak boleh tanya mufti. Mufti bukan tahu, dia bukan ahli dalam bidang perubatan. Tak boleh tanya ustaz. Kalau ustaz tu dia jual buah tin, mesti dia kata makan buah tin tak kena. Tak boleh tanya peniaga, tanya pakar. Kita kenapa tanya pakar? Kerana Quran kata fas'alu ahla dzikr, tanya ahli zikir, ahli ilmu. Kita tanya ahli ilmu. Bukti ahli-ahli ilmuwan hak kita dengar dalam bidang ni kata vaksin dan proven dengan berbagai penyakit sebelum ni. Dulu ada malaria lah, apalah, semua banyak penyakit, cacar lah semuanya. Banyak penyakit yang telah hilang dalam dunia ni disebabkan kerana vaksin ini. Banyakkan tuan-tuan pun ambil. Dulu kalau kita tengok kecil-kecil macam-macam penyakit, lah tak nampak dah, budak-budak lah tak tahu. Kudi buta lah, apalah kan, penyakit yang macam-macam. Itu bukti. Kita bertindak atas bukti tu. Kalau lah orang lain kata no, tak perlu vaksin, ni ada satu jenis ubat yang baru, telan saja pil ni terus sembuh, okey. Kalau dia dapat buktikan ubat tu terbukti, isunya bukan vaksin, isunya nak mencegah. Itu isu dia. Tak ada agama kata kena makan vaksin, agama tak kata, nak mencegah. Tapi itu saja penyelesaian yang ada, yang kerajaan dan pihak berkuasa dalam dunia ni jumpa vaksin. Hak lain tu orang cerita tak terbukti. Kedua, bila penyakit dah kena, bila satu orang kena COVID, kena, apa tindakan dia? Kalau berdasarkan kepada perbahasan para ulama dengan riwayat-riwayat yang ada, seseorang tidaklah wajib untuk berubat bagi diri dia bila dia sakit. Qaul yang lebih kuat supaya kita adil. Wajib ni macam mana? Saya dah sebut tuan-tuan. Kita sakit gigi, kan? Sakit gigi. Bila kita sakit gigi, sakit. Kalau syarak kata siapa yang sakit wajib berubat, orang yang sakit gigi tak pergi berubat, dia berdosa. Tuan-tuan faham?
pasal wajib. Bila tak buat yang wajib berdosa. Pakcik kita balik sakit kaki, pakcik kita bawa sakit kaki punya hari lah. Pilah ni tengok doktor berubat. Tak apalah aku tahan. Kalau kata wajib, dia berdosa. Sebab dia meninggalkan yang wajib. Tuan-tuan faham? Kenapa ayah? Demam lah. Berapa hari lah? 3 hari tu tak pergi tengok, tak pergi klinik. Tak apa, aku tahan lah. Dia baik nari. Dia tak pergi berubat. Dia berdosa. Kalau kata berubat bagi setiap yang sakit itu wajib, maka setiap orang berdosa. Dengar habis ni, geng anti vaksin jangan potong sekat. Alasan kita apa? Alasan tak wajib di samping apa yang saya sebut tadi ialah kerana ada seorang wanita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang wanita hitam. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf. Rasulullah, aku ni histeri, aku ni usra' ni dia macam kena rasuk tu, dia macam tarik tu, dia dan bila kena tarik aku tersingkap aurat aku. Nabi kata kat dia, in syi'ti ad'ullah an yashfiyaki, dalam riwayat an yu'afiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa kepada Allah supaya engkau sembuh. Jika engkau mau, engkau sabar, bagimu syurga. Dia kata, bal asbur, bahkan aku sabar, ya Rasulullah. Ini dia tak minta Nabi doa dia bagi sembuh. Walakinni atakashaf fad'ullah alla atakashaf. Tapi aku ni bila jadi tarik itu semua ni tersingkap aurat aku. Doalah ke Allah jangan tersingkap aurat aku. Nabi doa agar dia tak tersingkap aurat. Setengah ulama syurah hadis kata, tengok sampai dia sakit macam tu pun dia tak mau aurat dia tersingkap. Orang perempuan ni duk sihat, duk pergi singkap aurat, memang tak badan lah kan? Tapi hadis ni menjadi alasan untuk para fuqaha menyatakan tak wajib berubat. Pilihan individu. Namun jika kita tak berubat tu tak kacau orang, tak ada masalah. Tapi bila kita tak berubat tu menyebabkan satu penyakit yang bukan saja membebankan kita, membebankan orang lain juga, yang itu kita wajib untuk berubat, kerana agama larang kita menyusahkan orang lain. Kita tak berubat, kita kena penyakit berjangkit, habis satu kampung berjangkit, berdosa kita pasal telah pergi kepada orang lain. Sama macam COVID, sama macam penyakit berjangkit lain. Sebab tu Nabi larang kan, wa in waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Jika ia berlaku pada satu tempat, kamu berada di situ, jangan kamu lari daripadanya. Yang ni kamu akan bawa penyakit. Bukan soal kamu, pilihan kamu tak mau sembuh atau sembuh, membahayakan orang lain. Ini bab yang lain. Sebab itu mengambil vaksin itu bukan soal diri kita, tapi soal bila kita tak ambil, penyakit tu kena kat kita, dia akan bawa kepada orang lain pula. Kalau duduk makan kurma seorang-seorang tak kena, tak apa. Lepas tu anak dia kena, cucu dia kena, orang kampung dia kena, main masjid, satu masjid kena. Ia bab yang lain, supaya kita membedakan bab-bab dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.